Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada yang bukan Islam. Sebelum saya mulakan live saya ni, kita sama-sama sedekah Al-Fatihah kepada kekasih kita Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu ajmain, ibu bapa kita, diri kita sendiri dan seluruh umat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya live pun baca buku taklim lah, Taklim Mutakab Hadis, kisahkan ikhlas lah. Fadilah ikhlas, menyempurnakan perintah Allah SWT semata-mata untuk keredaannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki daripada Bani Israel berkata dalam hatinya bahawa pada malam ini saya akan bersedekah secara sembunyi. Lalu pada waktu malam dia keluar membawa harta yang akan disedekahkan tanpa disedari dia telah memberi sedekah itu kepada seorang pencuri. Keesokan paginya dia telah heboh di kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu, walaupun bersedekah tetapi sampai ke tangan pencuri. Jikalau sedekah diberi kepada orang yang lebih buruk daripadanya sekalipun, saya tidak boleh berbuat apa-apa lagi." Kemudian dia berazam lagi bahawa pada malam ini dia pun malam ini pun saya mesti bersedekah. Kerana sedekah yang pertama telah sia-sia, lantaran itu dia telah keluar pada waktu malam membawa harta sedekahnya. Tanpa disedari, sedekahnya itu telah diberi kepada seorang perempuan pelacur. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pelacur telah diberi sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu dalam bersedekah kepada pelacur, kerana harta saya tidak layak untuk diberi kepada pelacur pun." Kemudian untuk kali yang ketiga dia berniat bahawa pada malam ini dia mesti memberi sedekah. Maka pada malam itu dia keluar membawa harta sedekahnya dan telah memberi sedekahnya kepada seorang yang kaya. Keesokan paginya heboh dalam kalangan orang ramai bahawa semalam seorang kaya telah diberi sedekah. Pemberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu, kerana bersedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya, kerana harta saya sebenarnya tidak layak untuk disedekahkan kepada orang yang sedemikian pun. Telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu telah diterima. Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaannya mencuri. Sedekah untuk pelacur dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatan yang keji itu. Dan apabila dia melihat bahawa tanpa melacur pun Allah SWT masih memberi rezeki padanya, maka dia berasa malu. Sementara sedekah pada si kaya dilakukan supaya dia mengambil pengajaran bahawa ada hamba-hamba Allah SWT yang bersedekah secara sembunyi. Mudah-mudahan dia juga akan membelanjakan harta
juga akan membelanjakan harta yang telah dikurniakan oleh Allah SWT ke jalan Allah SWT. Bukhari. Keterangan. Kerana keikhlasan lelaki itu, sedekah-sedekahnya diterima oleh Allah SWT. Ini saya sebenarnya buat baca taklim ni sebagai ganti 5 amal masjid. 5 amal rumah dan 5 amal masjid. 5 amal rumah, taklim taklum, ibadat, taklim maklum, mesyuarat, 6 point, taklim taklum, 6 point, mesyuarat, tashkil, keluar 3 hari. Samalah dengan masjid kan, imam masjid. 5 masjid saya tak hidup mengangkat surau, maka saya hidup mengangkat rumah lah. Maksudnya baca taklim 2 kali lah, 1 hari 2 kali saya buat. InsyaAllah saya akan buat lagi lah, saya azam. Dan tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT. Kalau yang mampu bangun tahajud tu, bangunlah tahajud kan. Doa dengan Allah SWT supaya Allah SWT angkatlah azab ni kan, azab COVID ni, azab COVID-19 ni, supaya hindah daripada kita lah. Dan apa yang Allah bagi tu, kita terima dengan hati terbuka lah. Dan sekiranya vaksin ni kan, vaksin ni pun kita tak tahu kan, tak tahu benda ni betul ke tak betul ke kan, mainan orang ke tak mainan orang ke. Kalau kita ditakdirkan terima vaksin, maka kita terimalah dengan hati yang redha kan. Dan kita mengharapkan benda ni tak adalah tak adalah perkara benda tak baik lah yang berlaku pada diri kita bila kita ambil vaksin ni kan. Sebab kita tak tahu vaksin ni berpunca daripada mana kan, berpunca pada mana, apa muslihat dia orang kan. Kalau kita terima tu, kita terimalah dengan hati terbuka kan. Kita terima pun semata-mata kerana Allah SWT, semata-mata untuk beribadat pada Allah. Bukan kita terima vaksin ni kita nak patuh pada perintah pada kerajaan. Apa kerajaan suruh kita buat, kerajaan suruh kita masuk lubang, kita masuk lubang. Bukan macam tu kan. Kita terima vaksin semata-mata kerana perintah Allah, supaya kita dapat beribadat pada Allah SWT. Dengan itu, kalau kita mati ambil vaksin ni, maka kita mati dalam mati syahid kerana Allah Ta'ala. Niat kena betul lah. Kejadian manusianya dalam agama, taat seluruh perintah Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Minta maaf lah kalau kata-kata saya ni menyinggung perasaan seseorang atau perasaan grup ke. Minta maaf lah. Semoga Allah maafkan saya. Terima kasih siapa yang tengok tu. Dan semoga saya doa pada Tuhan, pada anda, jauh daripada vaksin, dan kita mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sebenarnya tujuan kita sebenarnya kan, untuk balik berjumpa Allah SWT dengan keyakinan yang betul, keyakinan yang 100% kepada Allah SWT. Cuma dunia ni sebagai asbabnya, sebagai asbab. Semua yang terjadi pun sebagai asbab. Allah nak tengok kita punya keyakinan dia pada kita kan. Allah nak tengok keyakinan kita pada dia. Macam mana keyakinan kita pada dia. Semua tu kita tumpukan pada Allah SWT. Kita doalah pada Allah SWT supaya Allah SWT sentiasa pandang rahmat dengan kita kan. Kita walaupun kita tinggi mana amal kita, kalau bukan kerana rahmat Allah SWT, maka
tak dinilai di sisi Allah SWT. Terima kasihlah pada siapa yang tengok tu. Saya doalah pada tuan-tuan, pada semua sahabat, masuk syurga Allah SWT. InsyaAllah ya tuan-tuan. InsyaAllah kalau panjang umur kita jumpa lagi esok. Kita hai majlis dan tasbih kifarah lah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.